yang berlaku pada hari ini di kalangan kita yang telah pun mengambil vaksin, terpaksa ambil vaksin. Kejadian-kejadian kematian yang disebut injection daripada suntikan vaksin lah. Setakat ini tidak ada seorang pun yang boleh menuntut apa-apa. Kan yang digambarkan pada kita ramai juga yang meninggal dunia sebab mengambil dosage vaksin ini. Orang yang meninggal dunia yang kita tahu disebabkan oleh vaksin, keluarga dia kata, kawan dia kata, dengan hospital dia kata bukan sebab vaksin, sebab jantung, sebab sebagainya. Macam mana nak buat? Terutamanya frontliner yang terpaksa ambil vaksin. Yang pertama tuan-tuan, yang kita bimbang berkenaan dengan suntikan vaksin ini, ada unsur-unsur kecuaian dalam perubatan, disebut medical negligence. Maknanya mungkin orang itu disuntik dalam keadaan dia ni tidak layak untuk disuntik, dalam keadaan dia berpenyakit-penyakit yang kronik dan sebagainya. Maka kalau sekiranya berlaku medical negligence, maka itu akan termasuk dalam kategori jenayah. Ini di bawah peruntukan undang-undang kita. Yang kedua yang kita bimbangkan ialah apabila pengambilan vaksin ini ada unsur-unsur adverse effect yang melampau, yang menyebabkan kecederaan kronik seperti cacat yang kekal dan malahan kematian. Yang kita bimbang, kita inject, kita tak tahu kesan dia, kita tak dapat nak trace. Kita ingat okey, tiba-tiba sakit, mati. Dan yang ketiga yang kita bimbangkan ialah apabila telah ada kesan-kesan yang sampingan adverse effect tadi, ataupun mungkin kesan-kesan kematian tadi, maka kita tak boleh nak buat tuntutan. Macam mana kita nak tahu yang itu daripada vaksin, ataupun macam mana kita nak tahu itu medical negligence, ataupun macam mana nak tahu kita ni kan memang benda tu simptom daripada sekarang, bukan simptom daripada sebelum-sebelumnya. Maka di sini saya ingin mencadangkan kepada tuan-tuan. Yang pertama sekali, langkah-langkah ini wajib diambil. Dia mereka yang akan ambil vaksin, sama ada frontliner ataupun siapa-siapa sahaja, orang tua, mak ayah kita ada dua kategori manusia. Yang pertama sekali, untuk kategori mereka yang nak ambil vaksin tetapi belum disuntik. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan, wajib buat full medical check up diri kita secepat mungkin sebelum mengambil suntikan. Kemudian minta dan buatlah ASAP, as soon as possible, secepat mungkin. Minta private hospital itu list down, senaraikan secara detail apa penyakit yang ada pada kita. Kita sihat, kita minta doktor dan terutama private hospital buat satu deklarasi bahawa saya sihat dan saya tidak ada apa-apa penyakit, underlying illness dan penyakit-penyakit yang kritikal. Yang kedua, telah mengambil suntikan, terutamanya frontliner, maka sekali lagi wajib buat medical check up secepat mungkin. Kita nak pastikan tahap kesihatan kita. Kita bimbang dia akan trigger pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau tak ada, yang trigger tu ialah dia lah. Kita ambil untuk menjelaskan bahawa kita ni, bahawa saya adalah sihat tanpa ada penyakit-penyakit kritikal. Kita pantau simptom. Kalau boleh kita ambil rekod tarikh kita dicucuk, tempat disuntik, siapa doktornya, siapa nurse-nya dan apa jenis vaksin. Kita tulis simptom, diary. Contohnya sakit apa, hari pertama sakit A, B, C, D, hari kedua sakit makin kurang, hari ketiga tak ada sakit, contoh. Dan selepas itu kita ambil gambar, video sebagai bukti kita sihat atau sebagai bukti simptom-simptom yang ada pada kita. Hubungi saya ataupun hubungi PPIM. Sekiranya berlaku side effect yang besar, maka kita dah ada rekod dah, medical check up, dan kita dah ada journal dah. Jadi perkara ini boleh dijadikan sebagai satu bahan untuk rawatan susulan. Dan kalaulah katakan kita ingin buat tuntutan, kita dah ada dah bukti-buktinya. Masalah sekarang ni, apabila seseorang itu telah mengambil suntikan, berlaku side effect pada dia, kita tak tahu adakah dia betul-betul meninggal dunia sebab jantung suntikan. Kita tak tahu. Jadi, sebaik-baiknya setelah kita melakukan medical check up itu, maka kita boleh buat akuan sumpah. Jangan buat lapor polis lagi, kecuali setelah kita sakit. Dan sekiranya kesan ini bertambah besar, maka kita boleh merancang untuk buat tuntutan melalui peguam. Masalah kita sekarang, kita tidak ada medical check up, apa yang berlaku, kita tak boleh nak kata.
Dengan data-data yang ada ni, insya-Allah dia boleh membantu orang lain. Malahan doktor-doktor boleh buat follow up lepas tu. Jadi ini adalah bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk diri yang lain. Sebenarnya akuan sumpah dengan Pesuruhjaya Sumpah itu lebih kuat daripada report polis. Maka kawan-kawan kita boleh tuntut, kita punya waris boleh tuntut, mak ayah kita boleh tuntut bagi pihak kita, anak-anak boleh tuntut bagi pihak kita. Sebenarnya bukan 500,000 tuan-tuan, lebih daripada 500,000 boleh tuntut dengan sebab medical negligence. Ini semua adalah nasihat daripada peguam-peguam kita lah. Dalam akuan sumpah kita kena sebut ni siapa akan tuntut. Akuan bersumpah tu boleh digunakan untuk legal case. Penyelesaian ialah kena ada medical check up. Bila berlaku sesuatu kita boleh claim lah dengan insurans. InsyaAllah kita ada lawyer-lawyer yang akan membantu untuk bawakan perkara ini kepada pihak-pihak berkenaan. Kaedah yang saya sebut tadi untuk menuntut ganti rugi, untuk menegakkan keadilan. Kalau kita nak ambil atau tak nak ambil, terpulang. Bila kita buat apa yang saya sebut tadi, mudah-mudahan bila berlaku sesuatu ada backupnya, ada follow upnya. Memang orang Malaysia bukan satu budaya buat mereka check up setiap 6 bulan. Jadi kita kena buat, terutama dalam keadaan sekarang. Sebab kita tahu susah nak buat tuntutan dan sebagainya sekiranya berlaku benda ni, kerana dia dalam keadaan yang cukup, dia punya sifat, dia punya bukti-bukti tadi. InsyaAllah perkara yang sekadar panduan lah supaya kita dapat menjaga hak-hak kita sebagai pengguna rakyat, mereka yang bergelar manusia.